Tangan dikocek, jalan menyengit, mata ke bumi, hati ke langit. Sabar menanti, peluang datang, begitulah. Okey, saya pun takut nak pakai masa Selepas dalam hujan. besok waktu kerja. Yang satu benda yang saya rasa sangat curious lah, dan saya rasa popular juga soalan ni. Bagaimana mengenai alamak apa, burung merak Okey. burung merak. Burung merak ialah satu benda yang sangat peacock tail Macam mana burung merak yang begitu cantik menjadi favorable, sedangkan burung merak tu untuk survive patutnya lagi susah, because dia banyak sangat dia carry atas diri dia. Okey. Dia soalan menarik ni. Ni salah satu konsep evolution yang seterusnya. Okey. So tadi saya beritahu 4 ciri utama tu kan, untuk sesuatu ciri tu dipilih. So secara tak langsung kat sini kita nampak burung merak yang mana dalam konteks 4 ciri tadi, maksudnya secara tak langsung kalau dia ada ekor yang cantik, kembang berwarna yang cantik, Betina maksudnya suka. ialah appears to be successful. Appears to be successful. Successful lah. How? Sebab itulah dia ada kan. Sebab itulah dia ada ekor sedemikian. Kalau tak dia takkan ada ekor sedemikian. Okey, namun demikian persoalan Encik Ed begini, saya atur sikit soalannya. Sebab ni adalah soalan evolusi yang menarik ni. So, namun demikian persoalannya begini. Tetapi dengan adanya seekor yang besar dan kembang ini, sebenarnya dia membawa kepada banyak kemudaratan, iaitu dia akan bawa banyak parasite. Yang kedua, bayangkanlah kita nak lari daripada pemangsa. Mana nak lari dengan ekor yang panjang macam tu kan? Memang guarantee tak boleh lari. You know, and memang betul lah, memang dah dibuktikan pun kalau dia ada ekor panjang macam tu, chances dia akan matilah. Dia memang kena makan. Okey. Jadi soalan dia berbalik kepada, jadi macam manalah selection ni memilih ekor panjang? Tak kena pada logiknya. Okey. Kita balik pada satu lagi topik yang kita bincang tadi. Apakah matlamat organisma ni? Apakah matlamat organisma? Untuk sambung. Yes. Untuk sambung zuriatnya. Yes. Sekarang ni macam ni. Katakanlah saya ni pelari pecut. Pemangsa memang tak boleh sebab ekor saya pendek, badan saya slim, you know. Color bulu saya pun color lebih kurang warna pokok, you know. Orang tengok tak nampak, contohnya kan. Jadi maksudnya saya sangat successful. Successful daripada pemangsa. Okey. Persoalannya siapa suka saya? Saya nak kahwin dengan siapa? Betina tak minat tak. So, dia kalah kat situ lah. Dia kalah kat situ. Dia kalah besar. Dia kalah besar. You know, dia boleh cakap saya slim, saya lari laju. Kita tengok dia, yelah kau ni okey tapi you are not my type. You know? Sebab yang perempuan tu dia dah ada apa orang kata, kita panggil ni sexual selection. So bila dia ada di sexual selection, dia akan lari daripada prinsip asas evolution ni. Prinsip asas tadi, ada 4 prinsip asas tadi, betul? Dia cakap kena ada ciri-ciri yang ciri-ciri ini kena ada variasi dalam organisma. Lepas tu variasi ni mestilah boleh dipas kepada generasi yang akan datang. Variasi ni mestilah ada kelebihan dan kelebihan ini mestilah dipilih kan. Jadi kita nampak seolah-olah bulu panjang ni ada kemudaratan. Bagaimana pula dia dipilih? Jadi untuk kita nak tengok persoalan ini, kita perlu melihat pada pilihan, ada berlaku pilihan yang lain selain daripada kemudaratan ini sahaja, iaitu pilihan yang dibuat oleh pasangan. Sebab pasangan tu penting. Pasangan tu menentukan. Dalam manusia pun sama, pasangan memainkan peranan penting. You know, macam mana kita mewah pun, pasangan kalau tak okey, dia tak okey jadinya. Pasangan kena okey. Jadi dalam burung pun sama, senarionya sama. Iaitu
pasangan ni dia dah ada ciri-ciri selection yang berbeza. Sebabnya dia tak ada pun nak kau ni pandai lari ke. Tak ada dia nak. Dia tak evaluate orang tu bagus dengan melihat dia lari jauh. Dia tak evaluate. Bagi burung yang perempuan ini, dia tengok pada laki ni, bulu dia kembang macam mana. Right. Sebab dia rasa pula bagi burung-burung ni, kalaulah dia boleh jaga bulu dia macam ni, mesti dia jaga aku macam tu juga. Itu cara assessment dia. You know, kalau bulu dia boleh jaga macam tu, cantik, you know, colourful, mesti hidup saya pun sangat colourful macam bulu dia. Itu point dia. Sebab so bagi dia pula, dia tak tengok, ui kawan ni lari laju, mesti selamat anak-anak aku. Tak ada. Dia hanya melihat color-color bulu tu sebagai dia menafsirkan bulu-bulu tu sebagai berjaya. Dia tidak menafsirkan ability badan slim dan bulu pendek yang tiada parasite sebagai benda yang berjaya. Jadi evolusi berubah disebabkan itulah pilihan pasangan, dan pilihan pasangan memainkan elemen yang penting. Sebabnya kalau kamu macam mana successful, kamu fit macam mana pun, tapi kalau tak ada orang nak dengan kamu, it becomes no point. Yes. So itu ialah the key thing dalam evolution. Sebab berbalik pada asasnya, kita mesti pass on our genetic to the next generation. So, lelaki seperti biasalah memang mengambil semua macam risiko. Dia bukan dalam burung je, dalam manusia, dalam mana-mana kan. Lelaki buat apa saja demi cintaku. You know? Ini jadi lagu ni. Lagu. Boleh buat lirik ya. Boleh buat lirik. Demi cinta Demi cinta. Okey, sikit lagi. Kemudaratan tadi tu. Tadi doktor cakap kita lelaki akan buat apa saja demi cinta tadi tu kan. Seorang lelaki, dia nak tunjuk dia hisap rokok, dia minum, dia buat kerja stunt, dia bawa motor laju. Adakah ini untuk dia menunjukkan kemudaratan kepada sexual selection dia? Kalau kita ambil elemen, kalau kita dah bincang topik evolution lah ni kan, secara tak langsung dia mesti ada orang yang prefer benda ni. Mesti ada orang prefer benda ni dan mesti ada sebab, dan mesti ada. So contoh katakan, ialah kalau isteri atau pasangan dia kata saya memang tak suka ni, kalau hari-hari macam tu, you know, the chances are mungkin lelaki tu akan tinggalkanlah perkara tersebut. Tetapi kalau perjumpaan pertama bermula dengan macam tu, maksudnya dia terasa anggun pasangannya bila dia nampak dia hisap rokok, contohnya. Jadi of course lah benda-benda ni akan masih ada. Sebab kita dah nampak ada preference. Ada preference. Orang rasa macam, gaya betul lah abang ni. You know, cara dia ni, lain macam lah. Kan? Jadi, ini dalam konteks evolution lah saya bagi tahu. Mengapa wujudnya certain features kalau kita nampak, walaupun kita tahu inilah tidak baik, tetapi kalau features tu masih ada, there must be some level of fitness. Benda ini diterima. You know? Atau ada permintaan di luar sana di mana ada orang yang melihat benda ni menarik. Right. So sebab tu dia masih ada wujud lagi yes. Preference kita. Itulah tu macam kita tengok dulu masa zaman iklan billboard masih lagi mengeluarkan iklan rokok contohnya. Dan lelaki dalam banyak tribes yang akan menggambarkan tattoo. Saya would imagine macam tu lah juga kan. Seorang lelaki nak tunjuk yang dia tough, dia hisap rokok. Kau tengok agaknya signal yang dia bagi pada perempuan ialah, kau tengok rokok ni bukannya senang nak hisap, sakit paru-paru. Tetapi aku walaupun benda ni sakit, aku masih boleh handle it. Jadi aku memang tough. Jadi kalau kau pilih aku, kita akan dapat anak yang tough. Kau tengok tattoo aku sini. Banyaklah tattoo. Kau tengok tattoo ni bukannya sedap, sakit masa nak buat tu. Tapi sebab aku tough, aku boleh handle ni.
Jadi kalau kau layan aku, kalau kau bersama aku, kita akan dapat anak yang tough macam aku. Mungkin macho Signal. lah, macho, the macho punya signal yang kita nak bagi pada orang tu kan. Yes, you know. Lepas tu apparently perempuan suka pada lelaki yang nakal lebih daripada lelaki yang baik. Sebab apa? Lelaki sama, yang dia both ways. I mean, even rokok pun sama. Ada lelaki yang macam suka perempuan yang rokok. So kita see both ways. Sometimes it is just a preference. Sebab kita ni berbeza-beza, you know. Apa yang, I mean, especially manusia lah, kita tak boleh stereotype ini sahaja dianggap baik, ini sahaja dianggap buruk, kan? Sebab setiap orang dia mempunyai latar belakang berbeza, you know, cara pembawaan keluarga yang berbeza, you know, jadi penerimaan dia berbeza-beza. Itu penting kita tengok. Jadi you know, of course, contoh kalau kita ambil rokok dan sebagainya, ini ialah satu budaya yang dah lama sebenarnya dalam sistem kita. Dah lama. Jadi, orang Arab dulu. Yes. Setiap bangsa pun ada perangai macam ni kan. Satu benda yang alamak, dia tak baik, almost susah untuk orang accept. Dia sangkut sikit. Ada? Dengar? Okay, boleh? Okay, sorry. Boleh? Sesuatu yang tak baik tadi tu. Okay. So kita, itu yang saya cakap lah, dia punya preference sesuatu benda. Untuk setengah orang, of course kalau di negara orang putih contohnya lah, saya ambil contoh, berminum alkohol ialah satu budaya yang dianggap mesra bersama rakan, you know. Tetapi mungkin budaya ini tidak diterima oleh kaum Muslim dan sebagainya, sebabnya mereka tidak minum alkohol sebab atas dasar tidak baik dan sebagainya. So persepsi berbeza-beza. Bagaimana kita melihat benda tu baik, tak baik, dan penerimaan orang pun sangat berbeza-beza mengenai apa yang kita anggap baik. Ada orang merasakan, even a Muslim, dia mungkin melihat orang tu, bila dia assess seseorang tu, dia tak melihat orang tu minum ataupun merokok. Dia melihat orang tu sebagai orang. Ada tak dia mempunyai nilai-nilai murni yang baik. So mungkin dia melangkaui alkohol, rokok dan sebagainya. So cara kita menilai seseorang tu tak selalunya kepada, maksudnya alkohol, rokok bukanlah satu penilaian untuk seseorang. Untuk orang lain mungkin dia maksud, saya tak boleh langsung. Orangnya rokok, saya tak boleh langsung. Tapi ada orang macam benda tu tak even dia bincang, itu saya tak kisah pun. Yang penting saya nak tahu kamu duit banyak mana. Saya punya assessment ialah berdasarkan duit. Contohnya, betul. So dia punya assessment baik buruk tu, ada orang kalau duit tak ada, buruk benar kau ni, you know. So dia macam tu. So assessment, these are more, orang cakap apa, yang manusia sangat berbeza assessment dia. Kalau kita tak dapat nak banding dengan yang typical haiwan punya assessment. Okey lah, macam eko merak tadi tu. Pendek kata, apa yang perkataan yang saya boleh gunakan adalah pengiklanan. Merak jantan dengan ekornya mengiklankan diri dia, menunjukkan betapa cantik, hebat dia, kebolehan dia. Singa dengan rambutnya. Jadi manusia yang mempunyai akal yang lebih sophisticated atau lebih superior daripada lain-lain spesies, kehebatan akal itu sendiri menjadi sesuatu bahan yang hendak diiklankan dia. Dia nak tunjuk dia pandai. Ialah satu pengiklanan. Dia nak jual diri dia dengan tunjuk dia pandai. Jadi itulah isyarat yang dibagikan, dan penerima isyarat pula akan lihat isyarat itu. Dia akan assess lah. Inilah orang yang aku suka, dia pandai. Yes. Dan kita dengan bakal pasangan kita sering mengiklan,
Lepas tu, dan sering kalinya iklan yang kita bagi itu adalah isyarat-isyarat palsu. Kita sebenarnya taklah pandai sangat, kita hanya tunjuk pandai. Macam contoh, kita taklah tough sangat, kita hanya tunjuk tough je. Kita taklah baik sangat, tapi kita tunjuk baik. Tapi karakter-karakter ni, tough, baik, pandai, handsome, adalah iklan yang ingin kita kedepankan kepada bakal pasangan. Dan keselaluannya, segala kehebatan yang kita iklankan ni adalah palsu dan tidak berapa tepat. Jadi seorang lelaki mesti mempunyai kebolehan untuk memberi isyarat palsu dengan penuh meyakinkan. Seorang lelaki mesti boleh memberi isyarat palsu seolah-olah ia ikhlas. Dan seorang perempuan pula mesti mempunyai kebolehan untuk mempunyai reception yang bagus untuk menilai isyarat tadi tu jujur ataupun palsu. Barang siapa yang lelaki yang tidak mempunyai kebolehan untuk memberi isyarat yang bagus, yang nampak macam betul, dia akan gagal mendapatkan awet pasangan. Jadi kebolehan untuk menipu ni adalah satu kebolehan yang sangat tinggi nilainya dalam spesies manusia. Agaknya betul tak? Kita boleh menipu bukan satu word lah bagi saya. Saya rasa bukan tak semestinya dia menipu. Ada orang kita boleh mungkin tukar perkataan dia convince. Convince. Ada orang dia memang betul-betul pandai. Tapi dia tak pandai convince. Nak buat macam mana? Faham tak? Faham. So dia bukan nak menipu. Dia memang contohnya kan. Dia memang pandai. Memang pandai. Dia memang pandai. Masalahnya dia tak dapat nak menunjukkan kepandaian dia. Maksudnya tak dapat nak convince orang lain yang untuk pilih lagi. Percayalah saya ni pandai sebenarnya. Betul saya pandai. Test saya. Orang buat macam malah aku nak test kau. Mengarut lah kau. Orang tak convince langsung ke kawan tu. Tetapi kawan ni sungguh-sungguh pandai. So untuk manusia ni ialah ability dia convince. Kalau dia ada ability tu, dia mesti be able to convince orang. So salah satu caranya ialah dengan dia tunjuk ability tersebut, Dengan ditunjuk. And of course menipu ialah salah satu kaedah. Teknik, strategi. Kaedah lah. Tapi ujung pangkalnya dia balik kepada ability lah. So the same scenario kita lihat pada haiwan in general. Dia mesti be able to convince dia punya partner, saya ada trademark yang kamu sedang cari. T-R-A-I-T. Trait, yes. So trait yang kamu cari tu ada dengan saya. You know, and then saya sanggup buat apa saja untuk demimu. Tu penting tu, ayat tu. So bila dia tengok trait tu, apa saja kamu nak, saya buat. Itu paling the key lah dalam haiwan. Kita lihat bila dia lari daripada konsep asas, iaitu dia sanggup buat apa saja yang boleh memudaratkan diri dia sendiri. Jadi kita tahu dia sedang buat atas dasar pasangan dia memilih perkara tersebut. So dalam haiwan memang benda tu sangat-sangat wujud. Tapi of course dekat dalam manusia adalah, memanglah saya buat apa saja demimu, bukannya tak ada. Tapi kita kadang-kadang benda-benda tu berpada-pada jugalah kita. Nak buat, kita pandai assess keadaan. Orang cakap, contohlah kita bagi mas kahwin 50,000. Ada orang apa saja demimu. Ada orang lain yang cakap, manalah gaji aku banyak ni je, tak mungkin aku nak pergi ambil hutang nak kahwin, tak apalah, cancel je lah. Sebab dia being reasonable. Because manusia dia ada ability to think forward. Kalau saya ambil hutang daripada Along untuk kahwin kamu, manalah hidup kita nak bahagia, contohnya. So dia very reasonable. So manusia dia boleh lari sebabnya ability dia untuk buat benda tu. Tapi haiwan dia tak. The goal is very clear. Kena cari pasangan, apa sahaja perlu saya buat. Sebab tu yang mana ekor dia, sehingga burung merak ni kalau kita bincang, dia boleh melewa-lewa ekor dia. Yang mana bila dia melewa-lewa, sangat-sangat tidak baik. Sebab bila ekor melewa-lewa ni, ekor dia akan kena bawah tanah dan dia akan sapu tanah. Bila dia sapu tanah, dia akan pick up macam-macam bakteria, parasite semua tu. Dan bila dia naik badan dia, rosak badan dia. Tapi betul lah,
semakin besar ekornya, cantik lah bila dia buka. And then bila dia menari, kanan kiri, nampak gaya rentak cantik lah. Tapi parasite dia lah tahan sendiri demi cintamu, so itu sedikit dia punya berbeza dengan manusia, sebab manusia dia mempunyai banyak ciri-ciri yang mana dia boleh access, dan dia sentiasa lari sedikit jauh daripada the normal condition yang kita tengok di alam. Kita tak buat semuanya completely seperti the expected dalam yang kita tengok dalam haiwan-haiwan yang lain. Sebab tu susah nak study manusia. Study manusia bukan satu perkara yang very simple. Agaknya sebab tu doktor kita pilih, kerana susah untuk study manusia, sebab tu kita pilih untuk study monyet, beruk, bees dan lain-lain spesies, kerana mereka lebih, kita terlalu kompleks, mereka lebih opposite of kompleks apa? Lebih simple ya. Adakah itu sebabnya kita spesies lain-lain kehidupan? Kita study lain-lain spesies. Tujuan dia kita study lain-lain spesies ialah untuk mendapatkan maklumat asas. Maksud? Contohnya kalau benda terbang, sepatutnya dia ini caralah secara umumnya dia akan elak kanan, elak kiri. Kita belajar the natural things, apa yang kamu akan buat naturally, and then kita start to adapt dalam kehidupan kompleks kita. Kita ni pula macam mana? Kalau ada halangan di depan ni, apa pula caranya? Mengapa kita pilih kanan, mengapa kita pilih kiri? Tapi tengok burung dia buat macam ni. Mengapa manusia dia buat benda lain? So kita sentiasa dengan belajar haiwan ni, kita punya goal kita ialah kalau mereka sedang buat sesuatu yang superior, bagaimana kita boleh adapt kepada that particular features. Saya ambil satu contoh. Banyak kajian-kajian sekarang ni di mana kita cuba adaptasikan benda-benda yang kita nampak unik dalam haiwan dalam kehidupan harian manusia. Salah satunya kita tengok burung, dia terbang tinggi, tiba-tiba dia nampak ikan, dia boleh jatuh dalam air. Okay? Tapi dia steady dia kepala dia. Tapi kalau kita tengok kadang-kadang burung-burung ni leher dia biasa je. Jadi dia mesti ada satu struktur badan dia yang membolehkan dia jatuh menjunam dalam air tapi tanpa mencederakan badan dia. Jadi kita very interested. Apa bentuk rupa tulang dia, tulang kepala dia ni? Sebab tulang kepala dia ni yang menyebabkan dia tak cedera apa-apa. Jadi kita rekalah kapsul, iaitu dalam kapal terbang, bila kapal pecah ke apa, dia jatuh dalam kapsul lah. Dia jatuh tapi takkan jadi apa-apa kapsulnya, sebab kapsulnya didesign cun. So kita belajar benda-benda yang simple, kita improvise dalam penggunaan harian kita. So these are the modelling lah. Yang kita start, kita panggil bio innovation. Kita tengok benda-benda persekitaran, kita innovate. Seperti juga dengan kelawar dan sonarnya kot Yes, benda sonar ialah satu elemen yang penting lah, submarine, macam mana buat komunikasi di bawah air, So kita perlu menggunakan sistem yang berbeza. Dah tak boleh berbunyi kan. Dia dah tak boleh dia tak boleh main cakap-cakap. So dia terpaksa keluar gema, bila dia keluar gema, sonar ni ialah gema. Dia menggunakan gema ni untuk estimate jarak. Gema ni echo Echo, yes. Okay. Pantulan dia berapa laju dia datang balik. Jadi kita tahu ada benda depan ni dalam jarak berapa meter. So dia guna sistem-sistem yang berbeza untuk belajar dalam environment yang berbeza. Berbalik pada bat tadi tu, betul ke dia orang ni buta? Bukan. Dia punya mata betul. Yang boleh melihat masih boleh lagi melihat. Walaupun masih dia ada lagi. gema tu. Yes. So kelawar dia ada dua jenis. Kelawar yang makan buah ni, yang kita ada di Malaysia dan di sebelah Europe, Afrika semua ni. Kita ada kelawar yang memang kita kata yang tidak menggunakan gema. Kita ada. Dia tidak guna, so maksudnya dia full menggunakan mata. Visual mata. Kita ada visual, kita ada. Jadi maksudnya dia tidak ada ability untuk buat gema tu. Kita ada dua-dua lah. Kita ada yang buat gema dan yang tidak buat gema. Kita ada di Malaysia, kita ada. Yang makan yang kacuk
kelawar ni salah satu benda yang pentingnya ialah dia ialah pengkacuk durian yang sangat penting. Kita kena tahu tu. Kita asyik main makan durian je, tak janganlah macam tu. Oh, dia pengkacuk durian Orang yang nikahkan durian dia lah tu. Tok Kadi ya. Dia lah Tok Kadinya. Kelawar. Macam mana tu? Elemen penting sebab dia pergi daripada satu bunga kan, pergi ke bunga lain. So durian ni pula menarik. Di mana dia pula design, dia buka waktu malam. So bila dia buka waktu malam, so dia sedang attract benda-benda pollinator malam ni. So cun lah waktu kelawar datang. So kelawar datang, dia pergi kepada bunga pokok A, and then dia pergi ke bunga pokok B. So baru kacukan berlaku dan durian tu ialah durian yang berjaya tu, dia akan jadi durian yang bagus. Kalau tak salah saya, durian ni dia ada satu sistem di mana dia tak boleh buat kacukan sendiri. Kan ada pokok dia boleh kacuk sebelah-sebelah dia kan. Bila ada banyak-banyak bunga, dia boleh kacuk sebelah-sebelah dia. So durian ni dia ada isunya, kalau dia kacukkan begitu berlaku, buahnya tak menjadi. Jadi dia mesti kahwin dengan orang luar. Dan orang yang kahwinkan dia ni ialah macam ni lah. Kelawar, dia ada potensial burungnya, ada serangganya. Tapi kelawar ialah salah satu ejen pendebungaan yang penting lah untuk durian. Tu sangat penting tu, sangat-sangat penting. Kita kena highlight pentingnya. Kadang-kadang orang banyak sebut pasal virus dan sebagainya. Tapi selain daripada tu sebenarnya mereka ni memainkan peranan yang sangat penting dalam ekosistem kita ni. Terutamanya kita orang Malaysia kena sangat tahu benda ni. Kita ni sedang, makan durian banyak. So selain pada durian, dia pun juga mengkacukkan lain-lain tumbuh-tumbuhan. Of course banyak pisang. Pisang pun pisang. Jantung pisang kan. Dia kan selalunya tengok macam ada terbuka sikit daun So dia akan datang kat situ untuk ambil ni. And then dia pergi ke jantung pisang lain, dia pergi kacuk. So kacukkan dia tu adalah kerana apa nama tu? Debunganya menghinggap di tubuh badan dia atau kaki dia ya. Betul. And then bila dia pergi bawa ke pokok lain, dia akan kacukkan. So itu pendebungaan ialah salah satu yang dibuat oleh kelawar. Seterusnya yang sangat-sangat penting, free service juga yang kelawar buat ialah makan serangga. Kita kena ingat, kalaulah kita tak ada kelawar, habis serangga penuh. Sebab kawan ni, kelawar kalau dia keluar satu hari, dia boleh makan lebih kurang 1/3 daripada berat badan dia sehari. So dia boleh makan banyak. So katakan kalau dia 30 gram, 10 gram dah dia makan berat badan dia. Serangga. Dan kita memang ada study dia yang menunjukkan kalau di kawasan-kawasan yang agricultural area, dia memang sangat penting. Kalau tak penuh pest dekat agricultural land ni. Jadi bila dia keluar memang dia makan habis serangga. So dia maintain the population. Insect-insect ni. Itu yang saya masukkan dalam perbincangan kita pada awal tadi. Kita tak boleh mengganggu kitaran dia. So dia ada peranan-peranan yang penting ni. Jadi bila kita start harvest contohnya kelawar ni kan. Jadi kitaran dia dah tak komplit. So kawan ni sepatutnya keluar, dia buat pendebungaan, dia pergi. Ada kelawar yang makan buah, yang buat pendebungaan, ada kelawar yang makan serangga, Bila kita start makan kelawar dan sebagainya, dia menyebabkan dah tak ada orang kontrol insek. Lepas tu mulalah kita, waduh Aedes banyak lah, denggi lah, malaria lah. Kawan ni dah bagi tahu, saya buat free service, saya kurangkan malaria, saya settlekan denggi. Tapi kita pula, saya makan kamu. Susahlah. Kita mengganggu kitaran semula jadi kelawar-kelawar ni, yang mana dia banyaknya membuat free service kepada kita tanpa kita ketahui. Kita hanya start sedar pasal kelawar semuanya bila kita kena virus. Mulalah kita macam, aduh kelawar ni kacau betul lah, bawa virus lah apa semua kan. Tapi benda-benda baik yang dia buat selama ni tak pernah kita acknowledge. Yang mana kita tak mungkin ada virus ni kalau kita tak pernah kacau the actual kitaran yang peranan yang dimainkan oleh kelawar atau mana-mana haiwan lah secara amnya. Setiap satunya dia ada role dia
dalam sebab alam sekitar. alam sekitar, sebab dia haiwan-haiwan ni dia bukanlah satu elemen sekarang. Dia adalah satu proses yang panjang. Kalau gajah berada di situ, dia ada proses yang panjang. Mengapa dia ada di situ, dia tak ada di tempat lain, you know. Yeah. So macam di Sabah Sarawak ni, dia ialah haiwan besar, dia boleh jalan jauh. Tapi dia main di Sabah je. Kita tak boleh cakap saya buat highway untuk kamu, masuklah Sarawak, masuklah. Tak boleh. Dia ialah satu proses yang panjang di mana dia telah beradaptasikan diri dia pada hutan-hutan di sana. So dia dah, mak ayah dia dah ajar dah. Inilah cara kamu jalan, inilah tempat kamu cari. Bulan Januari kamu pergi sini, pokok ni akan berbuah. Bulan Februari kamu jalan ke sini, you know. Nak mandi pergi sungai ni, you know. Proses ni ialah proses yang diajar. Macam kita, you know. Kita diajar oleh mak ayah kita selama kita sedang membesar. Kita dah diajar ini caranya, kamu nak kena bangun pagi, nak kena pergi tandas kat mana. So kalau tiba-tiba kita tukar semua ni, dia jadi tak betul. Haywire dia memerlukan masa tau untuk nak fix balik. Benda tu kalau sama ada dia perlu fix ke keadaan lama ataupun dia nak fix kepada keadaan baru supaya dia boleh fix dan tiada masalah lain. Dia akan ambil masa yang panjang lagi. Berapa terancamkah keadaan kelawar di Sabah, Sarawak dan Malaysia secara amnya? Yang mungkin dia punya dari segi stats dia, kita boleh tengok ancaman dia. Kita dari segi statistik umumnya dulu dalam tahun 1998 hingga 2006 kalau tak salah saya, atau 2000 berapa ke, assessment pertama dibuat, ancaman dia katakan 8% spesies dia dianggap terancam. So kita ada lebih kurang dalam di Malaysia ni, kalau kita bincang Malaysia sajalah, kita ada seluruh Malaysia ada dalam 130 ke 140 spesies. Di Borneo kita ada dalam 100 spesies total. So of course Malaysia dia gabung semualah, ada 130. So 8% dulu dikatakan terancam. Yang terkini sehingga 2016 dikatakan telah naik kepada 25% daripada spesies ini terancam. So kita 25% nampak daripada spesies kelawar terancam. Yes, terancam. So ini adalah status lah daripada IUCN yang membuat assessment dari segi spesies-spesies yang terancam. IUCN ialah apa? International Union for apa dia tak nak ni, Commission of Conservation, apa dia punya ni, International Union. Sekejap kita cari bila tanya tiba-tiba macam ni. Dia basically mengenai dia berbincang mengenai apa orang kata, haiwan-haiwan terancam. Haiwan-haiwan terancam. IUCN ialah dia punya threatened species. Itulah dia punya key dia lah. I see. So dah menjadi 25%. Dia dah naik kepada 25%. So daripada 8%, IUCN ni apa orang kata, dia melihat pada ancaman dia lah, sama ada dia terancam penuh, terancam dah tahap extinct atau tak. So dia ada bagi kategori-kategori dia. Okay. So ni ialah international body. So dia ialah satu union, international union for orang kata untuk melihat nature lah. Okay. Untuk dia pun, kalau dia punya ni International Union for Conservation Nature. Conservation Nature. Conservation Nature. So dia orang membuat assessment kepada spesies-spesies. Dia beri kategori lah. Ini dah terancam sangat. So kita akan ada plan-plan untuk menjaga spesies-spesies ni. Dan kita lihatlah spesies-spesies ni dia bergantung kepada keperluan spesies-spesies ni. Ada yang dia perlukan hutan tebal, ada yang perlukan gua. So maksudnya dia dah tak boleh, tempat lain memang tak boleh cari dah dia. So dia menjadi lebih susah lah. Kalau spesies-spesies ni dia ada requirement yang tinggi-tinggi ni, memang dia punya statusnya akan sangat-sangat terancam. So itu dia punya senario lah yang kita nampak.
Dr. Faisal, terima kasih kerana sudi lapang masa Dr. Faisal untuk saya. No problem. Dan saya sangat menarik, terhibur mendapat perkara-perkara baru untuk menambahkan input kepada otak saya. Boleh. Saya harap nanti Dr. Faisal sudi lagi lah lapang masa, mungkin kita InsyaAllah boleh. Kita mungkin boleh bercerita pasal proboscis monkey monyet Belanda. Boleh. Kalau nak kita boleh jemput student-student saya yang mahir. InsyaAllah. Saya suka dengar mereka bercakap sebab dia begini. Saya waktu saya study kelawar, saya memang go full all out. Bila masuk primate dan sebagainya, kita dah ada leader-leader dia yang baru. Tim-tim yang baru, student-student saya yang dah mula, mereka memang follow lah completely. Bangun pagi bersama dengan monyet Belanda. So pagi dah tahu dah. So malam sebelum dia orang tidur, dia orang dah pergi tengok siap-siap dah tahu dah. Okey, kawan ni tidur pokok ni. So dia orang senyap-senyap, dia orang balik. So sebelum kawan tu bangun esok pagi, dia orang ni dah naik boat dah, pergi balik tunggu kat dia. Tunggu dia bangun. Okey, dia nak bangun dah. Okey, kita ikut dia. Dia bangun je dia orang ikut lah. Sama ada jalan kaki ke, naik boat ke. Dia ikut, dia okey. Lepas tu catat apa dia buat sekarang, dia makan apa, pokok apa, pokok apa. Oh, dia bergaduh, catat dia bergaduh sebab apa. So mereka ni memang all out. So mereka memang ada a lot of things yang mereka boleh share, especially kalau primate ni. Saya juga ada satu lagi group yang mula study cencurut. Tikus, macam jenis yang tikus kecil tu. Yang kecil tu. Yang besar-besar tu. Kecil-kecil tu. Besar-besar tu. So saya ada student yang study tu. So mereka memang ada banyak share rintihan-rintihan hati. Supervisor suruh masuk hutan. Sebab yang orang yang study cencurut ni pula menariknya begini. Kerja dia kena gali lubang. Masalah gali lubang ni kadang-kadang kita rasa senang. Sebabnya kita gali lubang kat rumah kan. Yalah, guna cangkul, gali. Dan lebih kurang dalam dia, dalam bayangkan maybe dalam setengah meter lah dalam dia lebih kurang kan. Gali kat rumah lain. Bayangkan gali dekat hutan, dia kena cari tempat. Bila dia gali di hutan, tak kena akar. Baru sampai dalam 30 cm, kena akar. Oh, stres. Maksudnya galilah tempat baru lagi. Gali, kena batu. Aduh, ganti tempat baru lagi. Sebab dia kena letak baldi. Dia gali lubang, dia letak baldi. So dia tunggu haiwan tu masuk, jatuh dalam baldi tu, dia tak boleh naik. Cencurut ni dia cara tangkap dia macam tu. Jadi dia banyak rintihan hati dia. So kadang-kadang saya seronok lah kacau dia orang. Okay, pasanglah 100 pitfall. Dalam hati memang dia orang mengata-ngata saya. Senang dia cakap duduk situ 100. So tapi dia memang buat dan itu merupakan projek yang baru yang kita buat kan. Sebab benda-benda ni, spesies-spesies ni ada banyak yang kita tak tahu, tak pernah tengok. Jadi kajian student-student ni dia menarik sebabnya benda-benda yang kita tak pernah jumpa, bila kita jumpa kan dia macam first to see in the world. Exciting dia. So itu antara excitement yang kami ada lah dalam study kami. Ialah macam bila pegang benda tu kat tangan macam wow. Yalah, Darwin tak pernah pegang, Wallace tak pernah pegang kot. Saya pegang ni contoh. Ni macam tak pernah orang pegang ni. Ni first ni, nak bagi nama sekali ni. Contohnya. So kita excitement dia berbeza. So ada kita dalam proses untuk buat satu juga. Kita ada spesies baru pun ada yang insyaAllah kita akan buat. Untuk kelawar mungkin saya boleh share. Di Borneo ketika tu 99 spesies. Baru-baru ni kita nampak ada beberapa rekod yang mana kita confirm dia ialah satu spesies yang ada di Semenanjung tapi tak pernah direkod di Borneo. Jadi bila kita tangkap kelawar tu, kita tengok saya tak pernah tengok je kawan ni. Tapi kita macam ada pernah kita nampak tapi bukan kat sini. Cek. Ada Semenanjung ada. Ni tak pernah ada di Borneo, tak ada rekod lah. Jadi very exciting lah untuk kita punya type of study. Dia terbang daripada Semenanjung ke atau orang Semenanjung bawa pergi sana ke? Bukan. Dia memang ada. Cuma dia
ialah jenis spesies yang terbang tinggi tak pernah direkod. Jadi bila kita ada tempat-tempat tertentu yang tinggi-tinggi, bila kita dalam kawasan yang lapang, tempat tinggi, by chance kita dapat dia. So kita dah rekod lah dalam 3 tempat berbeza, Sarawak, Sabah, So these are the excitement lah dalam grup kami untuk tengok benda-benda ni. Ada orang geng primate pula, excitement dia macam ni. Sebab study dia orang ialah genetic primate. Dia orang punya excitement dia ialah, doktor, saya dah jumpa dah tahi proboscis hari ni. Excitement dia. Susah ke nak jumpa? Susah sebabnya contoh beruk Belanda ni, dia main, monyet Belanda ni dia main tepi pokok paya bakau. Yalah kalau dia berak dia masuk air. Kalau dah masuk air dah tak ada lah. So kita punya sampling, kaedah sampling kita ialah kita orang kata indirect sampling. Untuk genetic material dia, kita ambil daripada tahi dia, kita extract DNA dia daripada tahi. Jadi itu cara kita dapatkan DNA monyet tersebut. Daripada kita tak ambil terus daripada monyet tu ditangkap dia. Kita tak ambil. Kita sekarang ada macam-macam kaedah, kita tak perlu sentuh dia. Kita main tahi je. Macam tu. So itulah excitement dia berbeza. Doktor, hari ni banyak tahi kami dapat. So kalau orang lain dengar, dia mesti orang lain mesti apa hal dengan ni. Dia orang ni biar betul main tahi lah, main apa kan. Betul. So excitement dia sangat berbeza lah. Dan banyak kita share lah dalam lab pun, banyak share some exciting news, bersama-sama. I would love to have a conversation with your students. Saya memang ada fascination terhadap primate sebenarnya. Di kalangan kawan-kawan saya, saya membesar di bandar ni, Kuala Lumpur, di sekolah St. John's, antara sekolah yang famous juga di Kuala Lumpur. Kita budak bandar lah basically. Tapi di kalangan kawan-kawan saya, semua orang tahu yang saya ni peminat monyet. Saya sangat meminati bonobo in particular. Kerana social system dia sangat menarik. Macam mana mereka menyelesaikan segala masalah dengan seks je. Segala isu. Segala isu. Ya, itulah tu. Jadi mungkin ada peluang nanti saya nak dapat berbual dengan doktor punya. InsyaAllah kalau ada peluang nanti bila keadaan baik, kita jemputlah, datang ke Sarawak kalau ada peluang. InsyaAllah. Boleh lawat-lawat sikit dan kita bawa masuk ke hutan-hutan yang dekat-dekat sini. Kita boleh pergi tengok dan experience apa tu sampling kelawar, apa tu sampling tikus, apa itu sampling primate. Boleh experience lah, first hand experience untuk tengok macam mana kita buat benda-benda tu. Kali pertama saya berhadapan dengan orang hutan, saya punya dah takut. Itu dalam usia saya 30 tu. Tak, memang kena takut. Orang hutan lain macam dia. Lain macam dia? Lain macam. Dia memang advice lah jangan mendekati. Ya, mendekati. Betul. Saya ingat dia kecil je, besar pada saya pun ada. Besar dan cengkaman dia, gigitan dia semua jangan main. Putus jari. Solid dia very solid animal. Dan of course lah, cengkaman dia kita boleh expect sangat kuat lah sebab dia geng-geng naik gayut. So kita memang tak payah nak bincang banyak, memang solid cengkaman dia. Member buka kelapa, relax je. So setakat nak buka tangan kita ke apa, small matter. Kalau kalau kita cukur bulu dia, apakah yang mungkin kita dapat tengok? Badan dia memang sasa ke, adakah kita akan boleh mistaken dia sebagai seorang manusia tak? Of course dia lain lah, dia punya tangan dia lagi panjang. Of course dia punya features dia berbeza. Dia ada six pack ke? Soalan saya bodoh tapi saya curious nak tahu. Kalau kita cukur bulu tak adalah, kita tak ada kot. Saya rasa tak adalah those type of element, walaupun saya mengambil kira saya tengah fikir serius ni, bukan apa, saya cuma fikir in the event kalau dia bekerja keras contohnya. Saya cuma duk fikir dalam konteks tu lah. Mungkin boleh, tapi cuma ialah pemakanan semua berbeza. So kita tak boleh expect the same lah, sebab banyak benda kena berubah lah. Untuk dia kalau nak buat ciri-ciri yang manusia ni, banyak yang kena berubah. Untuk dia build masa-masa. Even kita tengok masa tangan pun contohnya kan, macam dia memang sangat aktif. Tapi tak adalah kita akan nampak
muscle. Macam manusia, sebab the way dia punya pemakanan dan of course gayut dia dan sebagainya, dia mungkin ada muscle yang very very solid muscle, but tidak menonjol sebab kita ni manusia lain, kita memang usahakan ke arah bikin situ. tu Kita bikin dia macam tu. Dia memang dia punya function dia memang macam tu kan. Jadi dia tak perlukan muscle yang obvious yang macam tu. Dan dia orang ni kalau dicampak dalam air dia akan tenggelam ataupun dia boleh berenang. At least saya punya, ni soalan bagus tanya student saya ni. Tapi yang proboscis monkey, proboscis monkey memang itu ialah perenang yang baik. Oh, dia perenang Dia Belanda, perenang. Dia memang main cross sana cross sini. Dan kita memang ada dokumentasi yang menunjukkan buaya dia seronok, dia tunggu je. Member ni bila kau nak terjun. Doktor, saya kalau cerita ni memang boleh panjang lebar. Doktor Faisal, terima kasih banyak-banyak. Sama. Saya harap nanti kita dapat berhubungan lagi, berbual lagi, dan harap dapat kalau ada rezeki dan jodoh dapat ke tempat doktor untuk in person macam mana doktor tawarkan tadi lah. InsyaAllah. Kita harapkan sangatlah Ed akan datang. Bawa lah tim pun boleh, tak ada masalah. Bawa keluarga untuk datang lawat. Pernah datang Sarawak? Sekali je saya pernah sampai sana. Ke Kuching lah. Kuching, Borneo Heights. Tempat tu. Saya pernah buat syuting. Borneo Heights. Menarik tempat tu. Lama tu. Sangat-sangat menarik. Sangat-sangat menarik. Itu ketika itulah saya berjumpa dengan orang hutan dan sebagainya. Dalam ketika trip saya tu. Okey. Okey lah, boleh datang. Ada banyak benda baru Kuching. Itulah dia. Boleh datang. Banyak benda barulah Kuching.